Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi Allah, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke UiTM. Selamat menjadi sebahagian daripada ahli keluarga besar UiTM. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Yamin bin Kamis dan bertugas sebagai pensyarah kanan di Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana. Apa khabar semua? Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang berada bersama dalam sesi kita pada hari ini adalah merupakan insan yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada hari ini adalah graduan kelas pertama dengan Minds. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsikan beberapa isi kandungan utama yang akan saya kisahkan sebentar nanti. Yang pertama kita akan lihat apa sebenarnya Minds. Bila kita katakan graduan kelas pertama dengan Minds, okay, maka saya akan ceritakan sedikit apakah Minds dan apa pula kaitan NLP dengan Minds. Yang kedua kita akan tengok tonggak NLP. Yang ketiga kita akan lihat pula andaian NLP dan insya-Allah kita akan tutup dengan apa yang kita panggil sebagai well-formed outcome. Jadi anda yang berada di luar sana, pastikan, tumpukan perhatian anda 100% kepada apa yang insya-Allah saya akan sharekan sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, Minds atau singkatannya, Mind Empowering, Mind Empowerment for Success. Ini sebenarnya adalah satu program yang telah dirangka khusus oleh bahagian hal ehwal pelajar UiTM untuk memastikan bahawa setiap mahasiswa yang baru masuk ke UiTM, yang sedang belajar di UiTM ataupun yang bakal bergraduat daripada UiTM sekurang-kurangnya dilengkapkan dengan ilmu-ilmu dan juga teknik-teknik berfikir yang betul. Sebab itulah di dalam Minds kita mengguna pakai satu teknologi ataupun satu tool yang kita panggil sebagai Neuro-Linguistic Programming. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda pernah mendengar tentang Neuro-Linguistic Programming, sebenarnya Neuro-Linguistic Programming ini atau ringkasnya kita sebut sebagai NLP bukanlah tool baru, tetapi sebenarnya sudah mula diguna pakai semenjak daripada tahun 1960-an lagi. Dan NLP juga bukanlah sesuatu yang luar biasa dari segi amalannya. Malah mungkin ramai daripada kalangan kita, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, sebenarnya menggunakan kaedah-kaedah, menggunakan aplikasi-aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Cuma mungkin kita tidak tahu bahawa teknik dan kaedah yang kita gunakan itu sebenarnya adalah NLP. Saya tidak bercadang untuk bercerita panjang tentang NLP, tetapi sebab itulah pada hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara yang begitu sebenarnya signifikan untuk kita membentuk minda ke arah mencapai matlamat kita untuk menjadi graduan kelas pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, izinkan saya untuk berkongsi cerita mengenai pemuda ini. Pernah dengar tak nama Lekson Didimu Khaira? Tuan-tuan dan puan-puan, kisah Lekson Didimu Khaira ini sebenarnya bermula lama dahulu.
iaitu pada kira-kira ataupun pada tahun 1940-an lagi. Saya mulakan begini kisahnya, ceritanya. Beliau ini sebenarnya berasal daripada sebuah negara yang miskin pada waktu itu. Sebelum merdeka, negara ini dikenali dengan nama Nyalaland. Tetapi sesudah merdeka, negara ini dikenali pula dengan nama Malawi. Tentu anda biasa dengar Malawi kan? Now, tarikh kelahiran sebenar Laxon Didi Mukaira ini sebenarnya tidak dikenal pasti. Cuma beliau merasakan bahawa dia dilahirkan somewhere ataupun pada tahun sekitar 1940-an. Tetapi tarikh sebenarnya dia sendiri juga tidak pasti. Dilahirkan dalam keluarga orang biasa yang susah. Apatah lagi pada waktu itu di Malawi, kehidupan majoriti masyarakatnya bukanlah kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika dilahirkan, Laxon Didi Mukaira ini sebaik dilahirkan, ibunya sendiri nak buang dia ke dalam sungai. Betul? Ibunya sendiri, sebaik saja dia dilahirkan, nak buang dia ke dalam sungai. Maka apa yang ibu dia buat ialah, ibu dia memang letakkan dia dalam bakul, masukkan dia dalam sungai. Sungai itulah yang dinamakan Sungai Didimu. Itu sebablah Laxon Kaira itu, namanya tu Laxon Didi Mukaira. Didimu itu ialah nama sungai, tempat di mana dia dibesarkan, tempat di mana ibunya ketika dia baru dilahirkan itu nak buang. Secara spesifiknya, tak perlulah saya ceritakan kenapa nak dibuang, tetapi bayangkan pada saat dia dilahirkan sendiri, ibunya sendiri pun nak buang. Mujurlah tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu itu ada orang kampung yang nampak tindakan ibu ini, lantas dengan cepat menyelamatkan Laxon Didi Mukaira. Dan mereka pulangkan Laxon Didi Mukaira ini kepada keluarganya. Dan alhamdulillah, walaupun pada mulanya dia seolah-olah tidak diterima, nak dibuang oleh ibunya sendiri, tapi akhirnya dia dibesarkan, dia disekolahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang special sangat tentang Laxon Kaira ini? Ketika dia bersekolah, seperti mana kawan-kawan lain pada waktu itu di Malawi, kebiasaannya pada latar, pada zaman itu, 1950-an, biasanya sebaik habis sekolah sahaja, maka itulah dia. Itulah tahap pendidikan terakhir majoriti anak-anak Malawi pada waktu itu. Saling tidak tumpah sebagaimana di Malaysia juga. Dalam tahun 1950-an, habis sekolah, maknanya itulah dia pendidikan tertinggi. Tetapi istimewanya, Laxon Didi Mukaira ini, dia katakan bahawa, aku tak akan habis di sini. Ini bukan pengakhiran. Dia menanam satu tekad, satu cita-cita. Dia kata bahawa, aku mesti pergi ke Amerika selepas ini. Katanya, selepas dia habis belajar, dia mesti pergi ke Amerika. Kenapa Amerika? Sebab dia kata, aku mesti sambung pelajaran aku di Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, uniknya, Laxon Didi Mukaira sebenarnya, dia cuma tahu Amerika, tapi dia tidak tahu secara tepat di mana Amerika itu berada. Bukan sahaja dia saja tak tahu, mak dia, keluarga dia juga tak tahu ke mana. Ataupun di mana Amerika itu sebenarnya berada. Sebab itulah, pada tahun 1958, ketika berusia lebih kurang 16 tahun, sebaik dia tamat belajar di Malawi, Laxon Didi Mukaira memulakan perjalanannya ke Amerika. Kalau hari ini, kita yang nak sambung belajar ni, datang daripada Kelantan, datang daripada Sabah, datang daripada Sarawak, datang daripada Johor, kita mungkinlah naik kereta, naik bas, ataupun yang di seberang laut, kita naik kapal terbang.
Tetapi Lekson di Mukaira, disebabkan kesusahannya pada waktu itu, beliau tak ada itu semua. Apa yang dia ada hanyalah kudratnya, dan dia memulakan berjalan kaki daripada Malawi ke Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat Lekson di Mukaira, mak dia pun tak tahu berapa jauh. Maka apa yang dibekalkan pada Lekson di Mukaira itu hanyalah sedikit makanan yang cukup untuk sekadar 2 hari. Maknanya bekalan makanan untuk 2 hari. Kemudian Lekson di Mukaira ini bawalah juga kapak dan juga buku. Bayangkan pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak ada kenderaan, berseorangan, anak muda, umur baru belasan tahun, tetapi telah menanam tekad untuk memulakan perjalanan ke Amerika tanpa dia sendiri tahu sebenarnya Amerika itu berada di mana. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau berjalan hinggalah sampai di Uganda. Di Uganda, atau lebih tepat lagi di Kampala, beliau telah pergi ke US Information Service Directory yang ada di situ pada waktu itu. Di situlah tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali beliau melihat nama Skagit Valley College, Washington. Melihat sahaja nama itu, dalam directory itu, maka dia katakan, this is where I want to go. Di sinilah tempat, di Amerika aku akan pergi untuk sambung belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok distance ya, kalau ikut modern day punya distance, kita tengok Google Map hari ini, daripada Malawi nak ke Sudan itu, ataupun nak ke Khartoum itu, mengambil jarak perjalanan lebih kurang 5,000 km. 5,000 km tuan-tuan dan puan-puan. Lekson di Mukaira dah berjalan hampir separuh sebelum sampai ke Sudan. Dan di Uganda itu ataupun di Kampala itu sebenarnya beliau, kisah beliau ini telah menarik perhatian seorang wartawan yang kebetulan ada di situ pada waktu itu. Beliau pun pelik. Macam mana Lekson Kaira nak pergi Amerika? Bila ditanya kepada Lekson Kaira, kau tahu ke tak Amerika ni dekat mana? Sebenarnya dia pun tak tahu dekat mana. I do not know. Dia kata, saya just berjalan saja. Saya jalan saja. Tuan-tuan dan puan-puan, Lekson Kaira ini budak miskin. Tak ada apa-apa, berjalan kaki. Maka melihatkan iltizam Lekson Kaira yang begitu beria-ia nak sambung belajar di Amerika, maka wartawan ini tadi telah menulis kepada Skagit Valley College di Washington tentang kisah anak muda ini. Maka apa yang dibuat bila para pelajar ataupun staff di Skagit Valley College ini mendengar cerita tentang Lekson Kaira ini, seorang anak muda daripada Afrika yang berjalan kaki demi untuk sambung belajar di Amerika, maka mereka begitu kagum dan mereka telah mengumpulkan dana yang mencukupi untuk Lekson Kaira ini dapat datang ke Amerika. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Lekson Kaira meneruskan perjalanannya ke Khartoum. Kenapa di Khartoum? Sebab di Khartoum lah baru ada kedutaan Amerika yang mana boleh membuat visa bagi membolehkan Lekson Kaira terbang ke Amerika pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun bermula dengan 1,000 kepayahan, walaupun tidak punya cukup maklumat, apatah lagi wang tentang di mana Amerika berada sebenarnya, tetapi alhamdulillah, akhirnya setelah merentas perjalanan sejauh lebih kurang 5,000 km daripada Malawi ke Khartoum, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Lekson Kaira sampai di Amerika atau secara spesifiknya di Skagit Valley College, Washington pada tahun 1960. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan, bekal makanan yang diberikan ibunya yang disangkakan hanyalah perjalanannya sekitar 2-3 hari, rupa-rupanya mengambil masa hampir 2 tahun untuk beliau sampai ke destinasi impian beliau untuk sambung belajar di Amerika.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok skrin saya ini, okey, gambar ataupun lebih tepat lagi sebenarnya apa yang dipaparkan di situ adalah kulit buku yang ditulis oleh beliau bertajuk I Will Try. I Will Try ini sebenarnya ialah moto sekolah beliau di Malawi. Di situlah beliau menceritakan kisahnya, susah payahnya bagi mencapai impian untuk sambung belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, Lekson Kahira ini, kisah perjalanannya ini sebenarnya menunjukkan kepada kita ia tidak penting di mana kita bermula, dia tidak penting bagaimana cara kita bermula, ia tidak penting sama ada cukup ataupun tidak cukup duit kita, bekalan kita, untuk kita memulakan sesuatu journey yang panjang. Tetapi pada akhirnya yang paling penting ialah kita mesti fokus dengan matlamat apa yang kita mahukan. Kalau kita kekal pada ketika dan saat ini, kita tetapkan pada minggu pertama kita berada di UiTM, kita ingin jadi graduan kelas pertama, maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, langkah anda sudah pun berada di dalam UiTM. Tinggal lagi, kita jangan berhenti, kita mesti berusaha bagi mencapai apa yang kita cita-citakan. Baiklah, izinkan saya untuk sharekan ataupun izinkan saya untuk kongsikan dengan anda pula tentang tonggak NLP. Apa pula tonggak NLP ni tuan-tuan? Kalau kita nak menggunakan NLP sebagai tools untuk memacu minda kita mencapai apa yang kita mahu, maka tidak boleh tidak kita kena faham, kita kena tahu tonggak-tonggak NLP. Ada banyak tonggak NLP tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya akan sharekan ataupun saya akan kongsikan dengan anda hanya beberapa saja. Yang pertama, tonggak NLP yang pertama. NLP mementingkan hubungan mesra. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai repo. Apa ini repo tuan-tuan dan puan-puan? Repo ini ialah bermakna bila kita bertemu dengan orang lain, di UiTM ini bila kita masuk, kita jumpa kawan baru, kita jumpa staff-staff universiti, kita jumpa pensyarah-pensyarah yang mengajar kita di dalam kelas, kita jumpa warga UiTM. Sebaik saja kita berjumpa, kalau kita mempunyai repo, sebenarnya kita boleh mewujudkan hubungan yang mesra. Macam mana hubungan mesra ni tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya cara kita bercakap, cara kita memandang, raut wajah kita, cara kita mendengar, ini semua akan membentuk persepsi yang baik. Ini akan membentuk satu perasaan yang mana bila orang jumpa kita, dia akan rasa sangat selesa. Dalam NLP tuan-tuan dan puan-puan, kita mementingkan sangat-sangat repo ini. Pastikan diri kita bila masuk ke UiTM, dalam usaha untuk menjadi graduan kelas pertama, kita membina repo yang baik, bukan setakat dengan pensyarah. Ini kena ingat. Mentang-mentanglah pensyarah nanti yang akan bagi grade kepada kita, yang akan menentukan sama ada CGPA kita pada tiap-tiap semester itu boleh dapat ataupun maintain 3.5 and above, maka kita jaga repo kita dengan pensyarah saja. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, jaga repo kita dengan semua orang. Tidak kira tua ataupun muda, tidak kiralah latar belakangnya, bangsanya, agamanya, tidak kiralah kalau kawan kita itu mungkin lebih kurang pandai berbanding kita, apa sahaja pun bina repo yang baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, menariknya tentang repo ini, bila kita sebut repo tentang antara kita dengan orang lain, saya suka juga nak menyelitkan bahawa kita juga sebenarnya kena bina repo yang baik dengan diri kita. Cuba katakan pada diri anda masing-masing. Saya minta anda katakan kepada diri anda, cuba katakan kepada diri anda sendiri. Sebut betul-betul, saya graduan kelas pertama. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, sebutkan kepada diri anda sendiri, pegang dada anda dan sebut, saya graduan kelas pertama. Berapa ramai
ketika menyebutkan saya graduan kelas pertama merasakan sangsi dengan apa yang anda sebut? Berapa ramai di kalangan anda yang bila anda sendiri katakan kepada diri anda bahawa aku graduan kelas pertama, anda sendiri rasa tak yakin dengan diri anda? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda sendiri merasakan bahawa diri anda tak boleh jadi graduan kelas pertama, cuba cek balik repo kita. Sebelum kita cek repo dengan orang lain, kita cek dulu repo kita dengan diri kita. Kalau kita sendiri memandang rendah dengan potensi yang ada pada diri kita, maka mana mungkin kita dapat mencapai apa yang kita mahu. Betulkan repo kita dengan diri kita dan insya-Allah repo kita dengan orang lain juga akan turut sama terpelihara. Seterusnya, tonggak. Okey. Saya nak minta cuba semua orang katakan kepada diri anda. Ini berkait dengan repo ini. Okey. Ikut macam saya, apa yang saya katakan. Every day, in every way, I am better and better. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita sebut. Jangan malu, jangan segan. Walaupun sama ada kita sedang mendengar rakaman ini melalui komputer berseorangan ke atau melalui telefon ke, cuba cakap sama-sama dengan saya. Sekali lagi kita buat. Every day, in every way, I am better and better. Tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata yang baik ibarat doa yang kita pohon kepada Tuhan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita katakan every day, setiap hari, pada setiap masa, aku akan jadi lebih baik dan lebih baik. Sebenarnya merupakan doa kita yang kita harapkan insya-Allah kita akan jadi insan yang lebih baik. Hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Seterusnya, tonggak yang kedua adalah kita sebut sebagai kesedaran sensori ataupun sensory awareness. Dalam NLP, kita sangat-sangat menitik beratkan kepada apa yang kita panggil sebagai VECOG. Apa itu VECOG? V yang pertama ialah visual. Apa yang kita lihat. Kita tidak membina kekuatan, kita tidak membina pengalaman berdasarkan apa yang orang lain lihat, berdasarkan apa yang orang lain nampak, tetapi apa yang kita sendiri lihat. Ini kita panggil yang pertama sekali, visual. Yang kedua, ialah auditory. Ini ialah deria kedua. Apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar. Dalam hidup kita dengar macam-macam orang cakap. Kawan-kawan kita bercerita macam-macam. Alright? Saudara-saudara kita, mak bapak kita cerita macam-macam. Tetapi mana satu yang betul-betul berbekas di hati? Mana satu yang betul-betul kita nak dengar? Ataupun mana satu yang betul-betul akhirnya kita akan guna pakai. Yang ketiga ialah kinestetik. Alright? Kinestetik ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa yang mungkin kita fikirkan pada minda kita, dalam hati kita. Dan yang seterusnya ialah olfactory, ataupun apa yang kita bau. Alright? Bila kita keluar, bila kita pergi masuk ke dalam hutan umpamanya, kita dapat bau alam. Dan bau itu begitu menyegarkan. Dia membuatkan minda kita jadi begitu bersemangat. Begitu bertenaga. Jadi ini semua merangsang kita. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan ialah gustatory. Apa yang kita rasa melalui lidah kita. Ada pahit, ada manis dan sebagainya. Kelima-lima elemen sensory ini, VECOG, maka inilah sebenarnya yang akan menjadi input kepada minda kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita rasa, kita akan kumpul maklumat-maklumat ini dan masukkan ke dalam minda kita. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan
Okey, apa yang kita cerap melalui indera utama inilah sebenarnya yang akan membentuk cara fikir kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, tonggak NLP yang ketiga. Dalam NLP, apa yang kita buat adalah berdasarkan kepada the outcome. Okay, sebab itulah kita mementingkan kepada apa yang kita sebut sebagai fikiran penyudah, outcome thinking. We begin with an end in mind. Kita mulakan dengan matlamat sebenar, matlamat akhirnya di mana kita ingin berada. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya memilih tajuknya itu sebagai graduan kelas pertama. Ini minggu pertama kita berada di UiTM, tetapi kita sudah bercerita tentang 3 tahun, 4 tahun daripada sekarang bila mana kita keluar daripada UiTM sebagai graduan kelas pertama. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya pula berkongsi tentang andaian-andaian NLP. Saya akan kongsikan dengan anda beberapa andaian yang saya kira cukup signifikan untuk pelajar, bagi mencapai apa yang anda mahu. Yang pertama, kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Tuhan telah menciptakan setiap daripada kita cukup dengan segala sifat, cukup dengan segala kecerdikan intelektual, cukup dengan segala keupayaan fizikal untuk mencapai apa yang kita mahukan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan tadi, tidak penting di mana kita bermula, yang paling utama ialah di mana kita hendak pergi ataupun di mana tujuan kita. Hari ini, walaupun kita bukanlah pelajar terbaik di sekolah kita, kita bukanlah the best student sewaktu kita buat diploma kita dahulu, kita bukanlah pelajar dambaan sekolah atau pelajar kebanggaan sekolah kita waktu kita buat STPM dahulu. It doesn't matter. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sudah berada di UiTM, sebenarnya setiap daripada kita mempunyai peluang yang sama untuk muncul sebagai graduan kelas pertama. Yang kedua, tiada kegagalan, yang ada hanyalah maklum balas. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang tak pernah gagal? Dalam kehidupan kita sebagai manusia yang biasa, pastinya setiap daripada kita pernah gagal. Ada orang yang hanyalah gagal ataupun kita panggil dia sebagai gagal kecil. Right? Pagi ini sepatutnya orang kata kita bangun, kita nak pergi bersarapan, sekali je kita terlewat. Maka tempat sarapan ataupun makanan yang kita nak makan dah habis. Gagal kecil. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin gagal dalam peperiksaan. Bukan peperiksaan lah, maknanya satu kursus saja dia gagal ataupun satu test saja dia gagal. Tetapi ada orang yang gagal dalam exam. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang ambil STPM gagal. Tetapi anda yang berada di sini pada hari ini, saya boleh katakan sebenarnya kepada anda, anda telah pun mempunyai prasyarat yang cukup untuk berjaya. Anda tidak gagal. Orang yang gagal sebenarnya ialah bila mana kita gagal belajar daripada kegagalan itu. Setiap kegagalan sebenarnya adalah merupakan maklum balas. Setiap kegagalan adalah pengalaman terbaik supaya di masa akan datang kita tidak lagi membuat kesilapan yang sama. Supaya kita dapat elakkan dan kita dapat menjadi orang yang lebih berjaya. Yang ketiga, andaian NLP. Peta bukan kawasan. Atau dalam bahasa Inggerisnya, suka kita sebutkan sebagai the map is not the territory. Map is not the territory. Apa maksudnya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan? Tadi kita dah tengok pun tonggak NLP yang merangkumi VACOG. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa. Semua yang kita tengok, semua yang kita dengar, semua yang kita rasa, ini akan masuk ke dalam minda kita, masuk ke dalam otak kita.
Dalam otak kita pula, okey, kita akan melakukan pelbagai saringan yang akhirnya kita ini percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kita percaya yang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita katakan bahawa peta bukan kawasan, okey, ia merujuk sebenarnya ialah apa yang kita fikirkan di dalam minda kita sebenarnya bukanlah gambaran potensi sebenar diri kita. Tadi saya katakan kepada anda, katakan kepada diri sendiri, aku graduan kelas pertama. Okey. Bila mana anda meragui kemampuan anda, potensi diri anda untuk jadi graduan kelas pertama, sebenarnya itu dibentuk oleh apa yang anda dengar, apa yang anda lihat dan apa yang anda rasa. Hakikat yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ialah potensi diri kita ini sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, jangan pernah kita merendah-rendahkan kemampuan diri kita sendiri, sebab sebenarnya setiap daripada kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Apa yang ada dalam minda kita bukanlah sebenarnya menentukan siapa kita pada masa hadapan. Kita mungkin boleh jadi lebih baik daripada sekarang. Anda pada hari ini semuanya pelajar semester 1 baru masuk UiTM untuk sambung ijazah. Suatu hari nanti daripada kalangan kita ini, mana kita tahu, mungkin akan muncul Perdana Menteri, mungkin akan muncul billionaire, alright, mungkin akan muncul sebagai influencer yang mampu membantu pembangunan negara. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, seterusnya. Saya suka sebenarnya kata-kata ini yang dipopularkan oleh seorang legenda tinju, Muhammad Ali. Dia katakan macam ini. Ini kata-kata ini sebenarnya bukanlah kata-kata asal daripada Muhammad Ali. Ini sebenarnya ialah kata-kata asal daripada Malcolm X. Tetapi Muhammad Ali juga suka gunakan ini. Dia katakan macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. If my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it. Tuan-tuan dan puan-puan, very powerful. Kalaulah kita boleh fikirkan, kita boleh bayangkan, dan hati kita pula percaya dengan apa yang kita fikirkan, maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja yang kita inginkan, yang kita sandarkan akan berjaya kita capai. So, please remember this quote. Very powerful. Seterusnya. Dalam masa yang berbaki ini tuan-tuan dan puan-puan, maka penting setiap daripada kita sebenarnya mempunyai a well-formed outcome. Kita tak katakan outcome, tetapi kita katakan well-formed outcome. Bermakna kita nak outcome yang benar-benar padu. Apa ciri-cirinya? Pertama sekali, kita tanya diri kita balik. Setiap daripada kita, cuba tanya, mengapa anda berada di sini? Fikirkan dengan mendalam, tujuan sebenar anda berada di sini. Kalau anda sudah ada jawapannya, tanya sekali lagi. Tanya sekali lagi. Berdasarkan apa yang anda jawab itu, tanya sekali lagi. Mengapa anda berada di sini? Dah ada jawapannya? Adakah masih sama dengan jawapan yang pertama tadi? Tuan-tuan dan puan-puan, tanya sekali lagi. Mengapa aku berada di sini? Tanya sekali lagi. Saya tidak tahu tentang anda. Saya tidak tahu apa yang majoriti anda fikirkan. Tetapi akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti dan yakin setiap daripada kita akan dapat melihat bukan setakat 5 tahun daripada sekarang, bukan setakat 10 tahun daripada sekarang, malah mungkin kita boleh melihat jauh ke hadapan. Sebenarnya, apa tujuan kita berada di UiTM ini?
Next. Bila kita rangka well-formed outcome, tuan-tuan dan puan-puan, okay, saya sarankan kita menggunakan teknik apa yang dipanggil sebagai SMART. Okay. S merujuk kepada spesifik. Apa yang kita mahu mestilah spesifik. Okay. Yang kedua, okay, apa yang kita mahu itu mestilah measurable, boleh diukur. Macam mana kita nak tahu kita dah capai apa yang kita mahu kalau kita tak boleh ukur pencapaian kita? Sebab itulah ia mestilah measurable. Yang ketiga, A, achievable. Matlamat anda mestilah boleh dicapai. Kita bukan impikan sesuatu yang tidak boleh dicapai. Sebab itulah bila kita letakkan sasaran untuk menjadi graduan kelas pertama, sebenarnya each and every one of us boleh capai. Yang ketiga, apa yang kita inginkan mestilah realistik. Realistik dengan kemampuan kita, realistik dengan apa yang kita lakukan sekarang. Alright? Dan yang terakhir ialah time bound. Maknanya, apa yang kita mahukan dalam kita punya outcome statement itu mestilah ada masanya bila yang kita ingin capai. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah contoh well-formed outcome yang dibina berdasarkan SMART dan juga kita masukkan elemen visual, auditory dan kinestetik. Cuba kita bacakan sama-sama dan cuba kita hayati contoh ini. Saya melihat diri saya di atas pentas sedang menerima scroll ijazah sarjana muda kelas pertama di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM pada 27 hari bulan November 2025 sambil kedengaran tepukan dan sorakan gemuruh para hadirin. Saya disambut dengan pelukan erat daripada keluarga tercinta yang membuatkan diri ini berasa begitu teruja hingga menitiskan air mata kegembiraan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya bacakan hanyalah sekadar contoh. Binalah your own well-formed outcome berdasarkan apa yang anda ingin lihat, dengar dan rasa ketika mana suatu hari nanti 3 atau 4 tahun daripada sekarang bila anda melangkah ke Dewan Agung Tuanku Chancellor untuk menerima scroll ijazah anda, anda benar-benar dapat menghayati setiap minit, setiap bibit perasaan pada ketika itu agar ianya menjadi sebagai satu pendorong untuk anda mencapai impian bergelar graduan kelas pertama. Jom sama-sama kita bacakan ikrar ini supaya sekurang-kurangnya insya-Allah di dalam hati kita ada iltizam untuk menjadi graduan kelas pertama. Ikut saya. Ini suara saya. Ulang sekali lagi. Ini suara saya. Ini kemahuan saya. Saya pemimpin. Saya percaya. Saya cipta kejayaan. Saya graduan UiTM. Graduan cemerlang. Mara, mara, mara. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya ikrar itu tadi, maka tamatlah sudah sesi saya pada hari ini. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar dan bersama-sama dengan saya sepanjang sesi ini. Mohon maaf walaupun banyak sebenarnya yang ingin saya kongsikan, tapi dengan keterbatasan masa, maka ini sahajalah yang dapat dikongsikan. Harapan saya moga setiap daripada kita menanamkan azam, berdoa bersungguh-sungguh dan berusaha dengan yakin bahawa insya-Allah 3 atau 4 tahun daripada sekarang kita akan muncul sebagai graduan kelas pertama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.